Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Dan salam sejahtera. Dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, okey. Okey, pagi ni saya cuba berkongsi lah mana yang saya tahu ni permintaan Prof Dekan ni sebenarnya. Macam mana nak isi EIPR-nya. Okey, contoh-contoh benda yang kita boleh apply IP ni. Okey, yang ni software dia saya buat total ankle ni dengan HUKM, and then methodological pace ni pun kita boleh mohon untuk hak cipta. Okey, ni contoh. Ni dah dapat pensijilan. Okey, ni contoh yang kita boleh apply kalau ada student kita yang buat method ke contoh macam ni. Okey, kita boleh apply IP. Okey. And then selain daripada tu kita boleh apply untuk aplikasi mobile apps, and then saya ada buat untuk model reka bentuk, and then yang ni games. Okey, nak isi borang tu actually masa mula nak isi borang saya pun tak tahu juga. So apa saya buat, saya call pihak IPR ni. Dia kata mana yang tak pandai nak isi tu dia suruh tulis not applicable lah. So okey je, so straightforward je. So contoh saya ambil satu ni. Okey, ni sebenarnya student PTA punya student PTA. Kita boleh apply student PTA punya projek. Okey, yang ni dah ada prototype. Tajuk dia Anik, sorry kejap. Okey, ni mempunyai aplikasi ni dah ada prototype. Okey, yang bahagian-bahagian ni sebenarnya okey, contohnya apakah bahagian-bahagian yang menjadikan ciptaan tersebut dalam bentuknya yang terbaik? Kenapa ianya menjadi berguna? Adakah ia menyelesaikan masalah? Okey, dekat sini kita kena ceritakanlah. Contoh saya buat aplikasi pembelajaran perkembangan bayi, kita kena ceritakan teknologi augmented reality ini dibangun untuk membantu pengguna khususnya pelajar sekolah. Kenapa kita develop aplikasi ini terhadap pembelajaran subjek sains tentang pembiakan manusia. Okey, itu contoh Okey, kalau tengok kat sini dia quite straightforward nak isi. Okey, sekejap Mama Anik Akid, senyap sikit. Okey, minta maaf So kerja dari rumah ni kan macam-macam bunyi. Okey, kemudian bagaimana setiap bahagian tersebut menyumbang kepada ciptaan. Okey, kat sini sebenarnya benda-benda ni saya ambil daripada PTA punya report benda-benda macam ni. Kita boleh, dia quite straightforward lah nak isi macam mana. Okey, dalam dekat sini saya ceritakan aplikasi ini memberi kelainan kepada pengguna dengan mewujudkan model 3D beserta permainan kuis untuk menguji tahap kefahaman pelajar terhadap perkara yang dipelajari di dalam modul pembelajaran aplikasi ini. Kita terangkan tentang aplikasi itu sikit, apa sumbangan dia. Okey, kemudian dekat sini manakah bahagian baru kepada ciptaan ini dan bahagian manakah yang dikenali. Contoh dekat sini saya buat modul pembelajaran dan modul permainan kuis. Nanti dia akan tanya tapi yang tu kat bawah dia mengubah. Okey, nyatakan bagaimana bahagian-bahagian tersebut saling mempengaruhi untuk menjayakan ciptaan tersebut. Okey, benda ni sebenarnya saya dah cakap tadi, saya ambil daripada penyataan masalah, objektif, kajian dari chapter 1 lah benda-benda ni daripada ni PTA saya ambil dari chapter 1. Okey, okey, ini untuk setiap bahagian nyatakan sekiranya bahagian tersebut atau bentuknya adalah penting kepada ciptaan. Okey, dalam kes ni saya ada buat modul topik pembentukan bayi Okey, ni student buat. Okey,
Sekiranya boleh, gunakan lakaran berlabel untuk memperincikan ciptaan anda. Okey, yang ni dia nak tengok lakaran prototype kita. So dekat sini apa saya buat, saya tulis rujuk lampiran. Nanti kita akan sertakan gambar-gambar prototype. Okey. Okey, dekat sini katakan kita tak pandai nak jawab. Okey, bagaimanakah bahagian-bahagian itu boleh diubah atau bahagian yang sama nilainya digantikan tanpa mengubah ciptaan asas. Okey, tulis je not applicable ataupun NA je. Okey, apakah yang boleh ditambah supaya ciptaan itu dapat berfungsi dengan lebih baik. Okey, kat sini saya tulis paparan animasi 3D yang lebih interaktif. Bergantunglah apa yang kita buat. Katakan kita buat contoh kita buat perisian database, benda-benda contoh-contoh lain lah. Contoh kita buat model, apakah yang boleh tambah, yang kita boleh tambah lagi dekat model tu. Okey. Apa yang boleh ditinggalkan? Okey, not applicable. Kegunaan lain, bolehkah ciptaan anda digunakan untuk maksud lain selain daripada kegunaan yang asal? Okey, kalau saya jawab tidak. Okey, yang ni melibatkan bahagian-bahagian. Yang ni kalau saya rasa ni bahagian engineering ni. Kalau tak ada, tak ada Okey. Okey, kalau macam ni, katakan kita tak panik, Akid, tolong senyap sikit. Okey, bagaimanakah fungsi ciptaan itu dilakukan? Not applicable. Apakah alat yang anda ketahui yang terdekat dengan ciptaan anda? Not applicable. Okey. Apakah terdapat alat lain yang mempunyai fungsi yang sama tapi berfungsi dengan cara yang lain? Okey. Macam modul aplikasi bayi ni, dia ada yang student buat dalam bahasa Melayu dan banyak yang dah ada dalam bahasa Inggeris yang bahasa Melayu memang tak ada lah, tak banyak saya rasa tak ada student buat, dia kata tak ada. Okey, adakah terdapat kombinasi sebarang alat yang wujud mungkin serupa dengan ciptaan anda? Okey, not applicable. Sebenarnya benda ni ada tapi saya tulis not applicable je. Sekejap ni. Sekejap. Okey, minta maaf banyak gangguan. Okey. So, okey, benda ni cara nak isi ni dia kata yang mana yang tak tahu tu tulis je not applicable. Ini nasihat daripada pihak IPR sendiri Okey, dekat sini di manakah anda melihat keperluan terbesar pasaran, apakah yang mungkin bezakan aplikasi komersial ciptaan anda. Okey, macam kes saya ni memang penggunaan dia di sekolah so dia punya marketing tu untuk sekolah. Okey, sektor industri ni dah tentu dalam bidang animasi dan permainan. Banyak syarikat-syarikat games, syarikat animasi. Okey, adakah reka cipta pernah dijelaskan secara terperinci atau secara umum publikasi maupun penerbitan kertas-kertas saintifik? Pernahkah reka cipta ini dijelaskan secara oleh? Jom sekian. Okey okey. Adakah reka cipta ini pernah dijelaskan secara terperinci atau umum publikasi maupun maksudnya kalau aplikasi ini pernah kita bentangkan dalam bentuk jurnal ataupun proceeding kalau tak pernah, okey, tulis not applicable. Okey, adakah ciptaan ini telah diuji? Okey, dalam tesis pelajar tu kalau kita tengok memang student dah uji so daripada situ kita ambil bahagian chapter result dan analisis chapter 4 ke chapter 5. Okey, dekat situ kita boleh ambil dia punya test, apa hasil dia dan kita boleh masukkan dalam bahagian ni. Okey. Okey, macam pereka cipta saya masukkan nama saya dengan student macam ni dia nak berapa, nak 50-50 macam saya ambil 50-50 lah. Kalau nak 60-40 pun boleh. Okey, penajaan ni tak ada, pendedahan kepada industri belum ada lagi. Okey, dalam dokumen sokongan ni, okey, dekat sini saya letak gambar produk. Okey. Tak keluar pula.
Okey, sekejap. Okey, dekat bahagian dokumen ni kita kena sediakan interface interface apps yang kita nak IP kan tu. Okey, ni contoh dia. Interface, just simple interface je. Kita ambil. Okey, ni contoh Okey, kenapa kita mohon IP ni? Okey, kalau tengok sekejap kenapa okey, kalau tengok dalam kita punya SPPU yang ni dah saya dah cerita sikit SPPU ni, bukan nak bagi pening bukan nak bagi takut ke apa ke. Kalau tengok dekat okey, lambat pula. Okey, kalau tengok dekat IP ni, dia masuk dalam bahagian penerbitan kalau kat tengok sini, penerbitan termasuk IP. Okey, katakan kita ada dua IP biasa, dua pun dah 0.5 sama dengan satu general my site So saya rasa better kita apply lah IP ni student PTA kita, and then maybe ada masa buat master dulu, student PhD, student master ada buat model ke, so kita boleh apply. Okey, kalau pattern ni boleh, tapi dia lambat sikit proses dia Kalau pattern yang granted ni nilai dia berapa ni? 1.5, tinggi sama dengan 3 general my site. Okey, so saya tak ada lagi ni, saya delete dulu lah. Kalau tengok sini dah macam capai KPI tapi sebenarnya belum lagi. Okey. Okey, itu bila kita dah isi ni, nanti pihak IPR akan panggil kita untuk buat pembentangan Cuma dalam keadaan PKPB ni, pembentangan online. So mereka akan minta kita sediakan slide dan video Okey, ni contoh. Contoh pembentangan saya dah bentang dah dan insyaAllah lulus lah ni. Tapi kena buat sikit write up tentang pembentangan ni dalam bentuk kita kena buat video So saya record guna Zoom. So okey, ni contohlah contoh pembentangan yang dah dibuat hari tu 2 ke 3 minggu lepas. Okey, dalam ni dia cerita latar belakang teknologi. Template nanti dia akan bagi dia akan bagi template untuk pembentangan. Kita just copy paste je daripada kita punya student punya PTA tu. Okey, permasalahan utama tadi latar belakang teknologi, permasalahan utama kenapa kita nak develop software ni, dan penyelesaian masalah, kelebihan teknologi, ceritakan kelebihan mobile apps macam saya kena ceritakan mobile apps yang student develop tu. Okey, and then sasaran pasaran kolaborasi, kalau dah ada company ke lagi bagus ikut pihak IPR kata kalau dah ada untuk pihak untuk komersialkan lagi. Bila dah untuk komersialkan tu nanti dia akan lebih kepada dia akan mohon untuk okey, masa nak mohon tadi saya lupa lah. Sekejap Okey, katakan kita mohon baru. Azrul, boleh tanya sikit sebelum teruskan? Dr. Azrul. Ya, Prof. Ya, Prof. Boleh tanya sikit sebelum Boleh. Boleh. Tak kena buat sebarang searching dulu ke? Searching dia tak ada minta, Prof. Saya pun ada sediakan juga searching tu tapi dia tak minta. Okey.
Cuma dia ada tanyalah masa pembentangan tu dia minta saya ceritakan teknologi yang sedia ada. Tu je. Okey. Teknologi yang sedia ada. Macam contoh saya buat mobile untuk ni yang dah ada tapi bahasa Inggeris. Yang bahasa Melayu punya memang tak ada. Tu. Okey. Itu contoh okey. Okey, kalau tak tahu yang ni jenis perlindungan yang dicadang, kalau pattern ni ambil masa lambat yang ada pattern dengan HQM tu ambil masa setahun nak dapat. Kalau nak cepat ni ambil yang hak cipta ni. Hak cipta ni tapi nanti pihak IPR akan tentukan yang mana sesuai Setakat ni kalau nak cepat kita mohon hak cipta je ni dulu. Okey. Sambung yang tadi pembentangan tadi tu okey, dia akan cari kita punya kolaborasi sasaran pasaran, so kita dah tahulah nak target kat mana. And then dia punya antara muka tu actually nanti saya rasa dia akan minta prototype kita kena, tapi dia belum minta lagi. Cuma dia akan minta prototype letak dalam CD ke apa untuk last phase sebelum dia disijil, sebelum dapat pensijilan. Okay. So dia punya proses ni quite, saya dulu mula semua saya rasa macam susah. Tapi bila dia dah cakap, kalau tengok okey kejap kalau tengok yang dah ni lagi banyak not applicable. Kalau ni lagi banyak not applicable sampai bawah not applicable. Dia kalau mana yang tak pandai nak isi tu nampak mula memang kita rasa, saya pun mula rasa apa nak isi ni. Sebab lepas tu saya ambil inisiatif call lah dia orang, tanya macam mana kan. Dan last dia kata mana yang tak ni tulis not applicable. Nanti dia orang akan rujuk balik kat kita. Dia orang ni sentiasa aktif, dia orang akan sentiasa contact kita. Okey, itu yang prototype Kalau untuk macam model pula, okey. Tadi model saya dah cerita, tadi metodologi and then model pula. Ni model. Saya buat model reka bentuk permainan. Ini projek student master saya tahun 2018 Okey. Okey, ni contoh model yang kita boleh minta harta intelek juga Ni student yang saya buat, dia buat natural user interface educational game. So okey, masa pembentangan tu nanti kita kena buat write up sikit tentang apa dia curriculum, apa dia pedagogi, apa dia NUI elements, apa dia serious game elements yang berkait dengan model ni. So kena write up sikit lah dalam 1-2 paragraf je. So dia punya proses dia quite straightforward. Okey, yang ni pembentangan dia sekejap model. Okey, ini model pun saya bentang 2 minggu lepas Dia cuma saya bawa hantar, dia minta write up je tentang dia minta write up tentang model ni. Saya lupa nak cerita dalam dia minta write up dalam 1-2 paragraf cerita tentang model ni, and then insya-Allah lah akan diluluskan, tunggu dalam phase akhir Saya baru submit semalam write up dia tentang model ni. Okay, dia benda-benda, so selain daripada apps, model, framework, methodologies, benda-benda yang kita boleh mohon harta intelek tentang okey, proses dia agak quite straightforward lah. Kalau ada masalah ke nak isi ke boleh WhatsApp saya Okey, ada apa-apa soalan tak? Bendanya nampak macam susah tapi sebenarnya tak susah.
Nak tanya, kalau macam kita dah publish kan, masih boleh mohon ke? Ada Boleh. sebab dia macam sebut tak boleh kan? Boleh tak? Boleh. Boleh je, Lagi dia kejap Kalau dah publish kan, dalam dokumen sokongan ni kita letak artikel tu. Dia Alright. macam saya dah modal ni saya dah publish lah. Tapi dia akan tanya tau. Kejap. Dia akan tanya, ada soalan ni. Dia tanya, adakah reka cipta pernah dijelaskan secara terperinci atau secara umum publikasi maupun penerbitan kertas kerja saintifik? Ini maksudnya kalau dah terbit jurnal ke, proceeding ke, kita jawab ya dan sertakan dia punya dokumen dia dalam lampiran. Boleh. Lepas tu kalau adakah ciptaan telah diuji, ya, diterima pengguna dengan cadangan penambahbaikan. Kalau boleh cerita sikit lah dalam write up tu nanti apa penambahbaikan kan yang kena buat. Okey, soalan. Benda je straightforward kalau ada masalah. Kalau inilah dia orang punya idea ni, kalau tak pandai nak jawab, not applicable dia. Tu je. Janganlah semua not applicable Kalau kurang-kurang yang atas ni kita boleh isi. Boleh ambil daripada student punya report ke, daripada Google ke. Okay. Dr. Azrul, yang wajib tu yang mana Dr. Azrul? Yang wajib. Ya. Yang wajib je kita orang nak letak. Ni status pembangunan ni tengok kejap yang ni model. Kejap saya ambil contoh. Status dia kalau dia cakapkan kalau boleh kan yang bahagian butir-butir ciptaan ni wajib tak? Wajib yang ni. Tapi saya pun ada juga tulis not applicable ni, yang wajib ni, yang alternatif ni kita boleh not applicable. And then batasan kekangan ni saya rasa dia melibatkan engineering je. Tahap seni semasa pun tak ada. Cuma itulah yang wajib tu yang atas ni. Part butir-butir ciptaan ni. Kalau boleh isi semualah. Saya pun itu nak cepat tu yang saya not applicable dua-dua ni. Patutnya kita boleh isi yang 1 sampai 6 ni. Okey, cadangan agihan apa tu peratusan IP tu macam mana? Yang ni saya bincang dengan student. Lah. Kalau dia kata kalau dia nak 50-50 boleh je. Kalau dia nak lebih pun tak apalah. Kalau dia nak 60 pun saya 40 pun tak apa. Yang lain tak ada. Kalau Grant macam project tak letak ke? Tak tulis grant project ke kat situ? Mana? Grant project. Ni ada. Ada Oh kecil ada. tak nampak. Okey, pasti kena ada grant project kan Dr. Azrul? Mana yang ada grant, kalau macam PTA tak ada grant ke? Tak payah kot. Sebab itu saya tanya, dia kata tak, kalau tak ada grant tak payah isi grant. Selalu macam project master PhD tu memang ada grant kan. Kecil putih. Tapi dinasihatkan letak grant juga kalau boleh. Kalau ada lah, kalau dapat macam HUKM ni apa buat, dia buat grant tanpa biaya ke, saya tengok. Daftar grant tanpa biaya, lepas tu kita ni. Sebab Myra dia tengok grant tu, at least ada apa ni? IP tu maknanya projek yang aktif. Ya, betul. Tak berjana pun tak apa. Minta kalau boleh daftar lah. Kalau boleh, kalau kita pun ada banyak grant kan, kita boleh libatkan mana-mana yang berkaitan dengan grant kita lah, projek tu. Cuma itulah yang aplikasi, yang model permainan ni memang ada grant. Yang tadi tu saya tak letak pula grant. Tapi nanti tak apa, saya tanya dia macam mana. Maybe minta letak lah ya. Kan? Minta kalau boleh letak je. Apa yang mana lah, yang macam sangkut kecil-kecil ke pun tak apa, letak je grant. Itulah. Terima kasih. So dia punya proses ni agak, mula saya rasa pun macam susah, tapi bila dah isi agak quite straightforward lah. So isi lah sebab kalau tengok SPPU kita ni memang penerbitan IP ni masuk dalam penerbitan so tak rugilah. Memang dia membantulah kita punya KPI Dr. Azrul punya pengalaman tempoh masa lazim lah yang diambil daripada kita submit je dalam sistem. Kita submit permohonan kita sampai diluluskan tu dia ambil masa berapa lama kan? Kalau yang metodologi tu yang saya submit bulan 3,
Sebab lepas tu PKP kan, saya tak tahulah. Oh, Sebab tu PKP dia bulan 9 ni tu baru dapat. Tapi dia orang kata yang lepas ni insya-Allah cepat. Sebab sebelum ni sebab lepas ni pembentangan semua online tau. So kita just dia orang tak payah buat macam satu sesi nak kena tunggu 2-3 bulan untuk buat satu sesi untuk pembentangan. So sekarang siapa yang hantar je dia orang terus buat terus minta kita buat video. Okay. Dia ada tak faktor lain yang saya tak pasti macam dia sampai maksudnya permohonan tu ditolak tak diluluskan? Ada tak faktor lain? Itu saya tak pasti sebab saya dah mohon saya dah mohon 4 dah mohon 5 ke 6 setakat ni tak ada yang tak ada status yang ditolak lagi lah. Okay. Yang dah terima 3, yang 3 lagi tengah tunggu keputusan. Saya rasa macam sebab kalau kita mohon yang hak cipta tu saya rasa tak ada masalah dia orang nak accept. Yang hak cipta je tu, yang bukan pattern ke. Yang basic lah, basic sekali. Ni kan yang lain-lain IP ni. Okay. Betul, So, kalau yang Kalau pattern Azrul, kalau model pun hak cipta juga ke? Boleh. Sebab Boleh, model tu nanti orang akan macam model tu nanti orang akan guna tau untuk, so better kita IP kan dia lah. Better kita buat harta intelek. Model, metodologi, framework, macam metodologi yang ni dah dapat sijil lah, yang VR punya metodologi ni kita namakan dia lah macam ni saya namakan dia MVR ini buat dengan IR4 IIR 4.0. Dia punya ni metode dia macam ni je. Just yang ni dah lulus dah. Dah dapat sijil dah. So kalau ada student method dia kan ya. Abang Roy, nak tanya apa nama lukisan bengkok-bengkok je tu pun dia terima apa pula tak terima je. Dia okay. Aku nak tanya tadi yang 5 tadi persoalan yang kau hantar Azrul hantar 5 and then 3 dah diluluskan. Yang 2 lagi tu adakah yang sebelum yang 3 diterima ke ataupun lepas yang tu saya hantar lepas yang diterima ni. Yang 2 lagi tu. Cuma satu lagi IP, algo pun boleh kan, algoritma. Algo pun boleh. Algo apa lagi? Itu dia cakap pseudocode trademark pun boleh. Banyak yang benda yang kita terlepas. Bila saya tengok bila IP tu masuk dalam penerbitan kan yang tu yang terus semangat nak isi IP tu. So satu lagi Azrul, yang dia ada poin-poin yang berbeza tu, apa yang 1.5 tadi? Yang mana ada? Ada tadi kan yang biasa-biasa ni 0.5 Pattern ada 1.4. Oh ni SPPU tadi dari SPPU tu. Apa benda yang pattern ni pattern dia 1.5 pattern dia 1.5. Pattern yang ambil masa ni. Pattern granted tu 1.5. Mana dah dapat pattern tu 1.5 lah. Okey. Yang ni kalau file kita isi pun dapat tinggi juga rasanya. 0.5 tak ingat lah 0.5 ke gitulah ataupun sama dengan IP lain. Dr. Azrul, selain daripada model, data masuk dalam ni tak data? Data macam mana Prof? Data bila kita buat isu kita buat data baru. Database ke Prof? Data set. Data yang kita observe kan? Yang kita buat data set baru, totally baru lah kita buat. Yang kita kumpul-kumpul. Masa saya pembentangan yang sebelum PKP tu memang ada orang engineering buat data Prof. Oh okey. Dia boleh. Dia present masa sebelum PKP kena present ke sana. Okey. Terima kasih. Saya perasan engineering memang dia pun besar kan fakulti dia memang dia banyak IP dia. Dia rajin si korang. Kena rajin semua orang. Itulah. Kadang-kadang tengok borang tu macam susahnya nak isi. So tadi saya dah cerita dia punya trik dia, kalau tak tahu NA je. Cuma bahagian NA je kan? Okey, kalau bahagian 1 sampai 6 ni kalau boleh isilah. Yang bahagian butir-butir ni dia nak tahu butir-butir ciptaan ni kita kena cerita. Ni saya ambil saya copy paste daripada PTA student je. So setiap macam kita ada 3
minimum lah, kita ada setiap tahun kita ada 3 PTA, so kita boleh mohon 3 tu Macam saya ambil 4 student sebab saya nak 4. Saya dah cakap dengan Dr. Ibrahim nak 4 student. So tiap-tiap habis je tu kita terus mohon IP. Especially kalau dia buat software lagi senang nak mohon. Kalau dia buat games ke, dia buat aplikasi ke. Macam model ni kita kena write up sikit. Kalau aplikasi ni dia nak aplikasi tu dalam bentuk maybe yang EXE ke dia nak dalam bentuk CD nanti. So ada persoalan tak? So saya kongsi mana yang saya tahulah, nak kata terror tu pun tak ada dah. Dia trik dia lah macam mana nak isi kan. Dan dia orang ni sentiasa aktif, dia orang akan sentiasa email kita nak tahu kalau ada benda tak cukup dia akan bagi tahu. Contoh itu saya terlupa nak buat write up pasal model tu. Dia beritahu saya buat write up dalam 2 paragraf, okay, and then submit balik kat dia. Cuma saya rasa jangan delay lah. Bila dia minta tu, dia nak tengok juga kita punya komitmen kan. Ni lecture ni okey tak? Okey tak? Okey. So, ada lagi tak soalan? Yang pendedahan pada industri tu macam mana? Kalau cuba tengok sikit. Tengok. Contoh, katalah yang kat situ kan. Dr. Azrul letak apa? Macam yang ni, yang kalau dekat sini tak, dia cuma tanya ni lah. Yang ni saya tak letak. Ni pendedahan industri. Saya tak letak. Sebab belum katakan projek kita tu ada kolaborasi dengan company lain, itu kita boleh letak. Macam saya tak ada, katakan kita minta projek GUP kan ada link dengan industri ke. Maksud saya kan maksud dia dekat sini apa yang kita orang cakap dia maksudnya industri tu tolong develop ataupun dia guna dia guna guna apa yang kita develop tu. Katakan sekolah kan, katakan saya dah try dekat sekolah kan, sekolah tu dah guna, tapi sekolah community kan, saya lupa lah apa dia cakap itu, saya call dia lama juga itu. Kalau ni contoh kalau dah maksudnya ada kolaborasi lah dengan industri apa yang kita develop tu. Contoh macam MVR ni saya tak pasti ada ke, sekejap. Tak ada juga, saya tak ada juga. Kalau tak ada masa tak payah isi lah apa-apa. Tak ada tak payah isi lah. Kamu dia banyak cerita pula kan. Azrul. Ya. Assalamualaikum. Kenapa bro? Terima kasih kerana berkongsi. Sebenarnya saya pun baru lepas buat presentation lah online, record video untuk copyright. Sebenarnya dah lama nak kan, tapi tak buat. Sampai saya terpaksa untuk mohon dana inovasi, dia kena ada IP. Jadi nak tak nak saya mesti buat lah. Saya isi saya rasa tak sampai pun 1 jam. Betul kejap sangat. And then saya rasa saya tak ingat dalam masa tak sampai sebulan dia orang minta kita buat video. Dan kita ni lah prepare video untuk pembentangan. Very simple lah. Betul. Video pun saya buat sekejap je, tak sampai half day pun. Macam saya video saya rekod guna Zoom, saya buat dalam 5 minit je. Sebab dia tulis itu maksimum 15 minit kan. Saya buat 5 minit je. Preparation sebenarnya all in tu untuk siapkan presentation, siapkan borang, saya rasa not more than half day lah. Provided that benda-benda tu dah ada lah, maknanya apa tu. Sebab report dah ada, macam kalau FYP student kan, student dah tulis laporan projek, even dia punya ni semua dah ada, cuma nak copy paste saja. Ya, betul Prof. Kalau video hello? Kalau video tu, kalau aplikasi ke, kalau sistem ke, maknanya kita video kan, kita try the system lah, cara penggunaan ke apa? Macam saya tunjuk interface je. Diterima interface juga. Saya tunjuk interface je, saya tak tunjuk yang, sebab yang aplikasi yang boleh run tu ada dekat student, dia belum bagi saya lagi. So itu saya present yang interface je. Dia still accept. Okay. Cuma nanti masa nak last phase nanti dia minta, kalau ikut pengalaman saya, dia minta software tu. Burn dalam CD ke.
last space lah, last space. Yang masa saya buat video tu just macam saya just share interface je, ambil daripada FYP student lah, masuk ambil gambar tu masuk dalam slide. Okay. Terima kasih. Okay, sama. So kita kalau tengok kita banyak FYP student yang kita boleh buat harta intelek. Assalamualaikum. Dr. Azrul, saya nak tambah satu benda ni. Okay, saya sebenarnya nak share satu skrin saya boleh? Saya nak tunjukkan senarai IP yang di fakulti kita dah ada. Boleh? Boleh. Okay, sekejap ya. Ni nak share? Azmi macam mana nak share Azmi? Azmi macam mana share ni? Azmi ada ni ke? Azmi yang boleh share tu dah. Boleh share screen. Saya dapat multiple. Saya nak tunjuk senarai IP yang di fakulti kita lah, yang kita dah buat. Maknanya sehingga kini kita dah ada dalam 60 IP. Sekejap ya. Alright. Saya punya menyusul nanti insyaAllah. InsyaAllah. So, okay, sekarang saya share. Okay, saya nak maklumkan ini adalah senarai yang IP yang telah didaftarkan daripada kalau tak silap saya daripada 2015 lagi. Okay. Daripada 2014 daripada 2014. Yang unfunded ni tak ada ni lah, tak ada grant kan? Yang tak ada grant. Tapi hari tu dia tak kisah sangat kalau kita letak unfunded. Cuma sekarang ni bila Maira dia minta kalau boleh okay. linkkan dengan grant penyelidikan. Walaupun tak ada ke buat kalau nak buat dana buka daftar sebagai tanpa biaya pun boleh, ataupun just mungkin grant yang lama-lama yang kita ada, letakkan je lah senarai grant tersebut. Sebab tidak dirugi sikit markah dia. Okay, jadi kalau kita lihat sebenarnya fakulti kita lah antara yang paling banyak menyumbang kepada IP ni berbanding pada fakulti-fakulti lain. Dan maksudnya memang UKM sebenarnya menyuruh supaya fakulti FTSM ni biar ramai banyak lagi yang ada IP lah, yang keluarkan at least copyright. Dan terima kasih Dr. Azrul ada sebut tadi kan pasal pasal yang dia memberi markah dekat SPPU kan, bahagian research kan, 0.5 hampir sama macam satu purpose. Sama dia punya markah tu. Jadi saya harap mungkin rakan-rakan semua yang banyak projek FYP yang rasa memang berpotensi, cubalah submit, hantar ke dalam sistem IRAP ni, sistem IPR ni. Sebab sistem IPR ni Dr. Azrul pun dah tunjuk cara yang paling pendek macam mana isi. Dia tak rumit lah. Mula masa macam susah, tapi lepas tu dah biasa isi sekejap je macam Prof Masih cakap. Ya. So bila saya lihat-lihat kat sini memang sebelum ni ramai daripada soft thumb yang banyak isi ni, daripada yang kait pun ada, Prof Syarul pun ada yang lama-lama ni 2017 Prof Syarul. Yang 2019 2020 ni 2020 masih sikit lagi Dr. Masizah ada, Dr. Zulkifli ada, Dr. Abdul Hadi ada. Kita nak tengok muka-muka baru lagi lah ni. Kalau boleh pattern kan cepat-cepat ataupun copyright kan cepat-cepat lah. Ni Dr. Nurhuda, orang IPR ada cakap dengan saya minta rakan-rakan hantar cepat tau, sebab kalau boleh nak ada dalam 2020 ni untuk tahun 2020. Betul, sebab lagipun kita punya penyiraan sampai 31 November kan. Betul. Jadi untuk tahun ni, kalau tidak nanti dikira untuk tahun depan. Sebab tu sekarang dia punya panggil gunakan semua ketua-ketua lah. Dia panggil buat video tu pun sekarang cepat tau. Saya hantar dalam 2 minggu dia dah suruh buat video dah. Memang dia dah cepat. Jadi saya sebenarnya dapati masing-masing yang projek ni semua dah ada video sendiri.
Dan boleh tak video tu dikongsikan? Sebab mungkin dia boleh letak dalam web ke ataupun letak dalam YouTube ke yang kita boleh share untuk tingkatkan visibility, boleh ke? Dalam YouTube boleh tak kan, tu? kita dekat YouTube kan. Azmi boleh letak kat website. Okey, saya cadangkan Azrul berkenaan dengan ini, kita kena lihat jugalah sama ada kita nak visible ataupun kita nak komersialkan. Kalau mana-mana produk yang ada value untuk dikomersialkan, kita tak nak, sebab kita nak visible then orang copy our idea. Sebab sistem ni memang senang lah untuk di-copy, they don't just need the idea. So kena hati-hati lah bab tu, jangan gairah untuk nak visible, nak share-share, tapi kita hilang kita punya produk lah. So kena hati-hati, kalau nak ini mungkin snapshot sikit-sikit lah. Kalau nak ini kan, jangan penuh dengan user interface, dengan apa benda. Jangan tunjuk semua lah. Jangan tunjuk semua lah, cari makan kan. Macam present dekat conference lah, tu tak boleh tunjuk semua. Maknanya jangan sampai orang lain tiru. Ya, betul. So hati-hatilah Kadang-kadang trigger the idea pun orang dah boleh, ini orang boleh buat macam lain. Betul. Fikir-fikirlah benda tu Okey. Terima kasih. Cuma satu lagi, saya rasa lepas ni kan setiap lab akan diberi peruntukan untuk buat video kan. Minta kalau boleh masukkanlah elemen-elemen produk-produk yang dah dihasilkan ke mungkin kan, supaya ambil screenshot yang tertentu lah yang penting. Dan in fact saya rasa Dr. Nurhizam pun sedang kumpul maklumat untuk video bagi fakulti. Jadi mungkin ada apa-apa yang sesuai, yang boleh dimasukkan dalam video fakulti tu, mungkin boleh maklum pada pegawai masing-masing lah ya. Nanti Dr. Nizam akan kumpul maklumat tu. Okey. Azrul, saya nak tanya, saya dengar macam kita buat video ke apa, kita boleh copyright kan? Kita buat video, kita buat modul-modul khusus kan? Saya pernah dengar ada boleh buat kan? Modul boleh, video tak pastilah. Modul khusus memang ada, video ada, video tak pasti. Video pun ada copyright kan? Boleh, rasanya boleh. Minta IPR tu menilai lah. Mungkin PIK akan tahu sama ada dia ada value atau tidak. Boleh. Yang modul pun boleh, modul pengajaran macam kursus-kursus yang dibuat yang ada slide dan sebagainya pun boleh. Boleh mohon. Betul, modul. Saya terlupa modul. Buat kursus-kursus pendek kan, ada yang tertentu kan, mungkin ada slide-slide dia kan, yang itu pun boleh di copyright kan. Okey, saya rasa kita banyak projek FYP kan yang memang saya rasa boleh mohon harta intelek tu, dan report pun dah ada, student dah tulis report tu, kita just masih isi borang tu, kita boleh ambil ayat dia orang tu masuk dalam borang. Saya rasa dia quite straightforward lah. Kita isi je. Kalau setahun ada 3 dah okey dah IP. Okey, ada soalan lain tak? Saya rasa kalau mana yang ada masalah ke nak isi ke, boleh WhatsApp saya Kalau nak suruh tolong isi tu susah sikit lah. Kan kena minta password lah. Boleh suruh tolong isi. Kena bagi password Dr. Kadim. Spicy. Azrul minta IP Azrul. Itu namanya dah bagi bukti apa? Bagi minta upah. Okey. Ayam sedap juga. Minta McDonald je. Okey, kita ada buat QR smart attendant. Nanti Azmi akan tolong scan Okey, terima kasih Kalau ada masalah boleh, sebenarnya kita ada duta IP dekat fakulti. Dr. Kuyam. Okay, duta IP kita setiap pusat ada. Terima kasih Dr. Tak dapat lah. Tak kisahlah. Tadi saya nak scan attendance pun macam tak boleh.
Ni Azmi rekod tau, nanti kita kalau mana yang tak teringat tu boleh rujuk balik video ni. Azmi nanti post kat website FTSM. Okey. Okey, terima kasih. Okay, sama. Terima kasih banyak. Noli nak sangat fikir aja kan. Terima kasih Dr. Azrul. Share balik attendance, tak sempat attendance lah tadi. Kalau boleh masuk apa screen tu. Kat sini je tak boleh ke? Ambil daripada partisipan tak boleh ke? Terima kasih Azrul. Terima kasih Azrul. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Azrul. Sama.